Kita ada pusat identifikasi forensik setempat lah, dengan ringkasannya PFOS. PFOS ni ditubuhkan di setiap IPD untuk mengambil sampel DNA setiap orang yang ditangkap. Jadi dia akan jadi satu one stop center bagi setiap tangkapan, baik saja polis menangkap seseorang bagi sebarang kes, ada kes jenayah, komersial, narkotik ataupun net traffic yang boleh ditangkap sebelum dia dimasuk ke dalam lock-up ataupun direman ataupun dituduh. Dia akan bawa ke bilik ini untuk didokumentasikan 3 elemen lah. Satu adalah DNA, yang kedua adalah cap jari, dan yang ketiga adalah gambar. Jadi kita ada pegawai dan anggota yang bertugas di bilik ini. Proses pengambilan sampel DNA ini melibatkan satu proses yang ringkas, di mana dia ada satu kit yang kita beli daripada US. Kita akan ambil sampel dipanggil buccal swab lah, ataupun kikisan bahagian dalam pipi. Proses pengambilan sampel ni hanya mengambil masa dalam 1-2 minit lah, cepat. Sampel ni akan di-seal dalam pouch, dalam sampul yang khas, dan dia akan dihantar ke makmal DNA di sini. Okay, sekarang ni adalah bilik extraction automation. So seperti yang kita nampak, sini ada satu instrumen yang digunakan untuk punch sampel yang kita ambil tadi. So kalau kita perasan kat sini, dia akan punch satu bulatan je dalam untuk setiap sampel, dan diameter bulatan tu adalah lebih kurang 1.2 mm lah. Plate yang digunakan sini adalah Nati 6 well plate. Okay, dalam satu masa dia boleh punch untuk satu plate tu lebih kurang 50 sampel lah. Sebab actually macam saya cakap tadi, ia Nati 6 well plate, tapi ada 6 yang kita tak gunakan untuk letak sampel sebab dia ada kita panggil sampel kawalan lah, untuk pastikan analisis yang kita buat tu untuk betul-betul dapat result yang kita nak. Dia mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk lebih kurang 50 sampel. Okey, kalau kita perasan tadi, inspektor ni tadi dia akan scan barcode dulu. Kalau perasan dekat sampel tu ada kita tampal barcode. So sekali dia akan punch satu sampel, dia akan scan dulu. So kita akan dapat detect nombor barcode tu. So lepas tu baru kita akan punch sampel tu, dan sekiranya sampel yang sama dipunch 2 kali, so sistem akan dapat detect lah. So dia tak akan bagi kita punch, dia tak akan benarkan kita punch lah. So kita kena ambil sampel yang lain untuk punch next sampelnya. Selepas selesai proses punching ni, kita akan dapat satu plate layout, di mana kita akan tahu kedudukan sampel lah yang kita punch. Dalam contoh di well A1 kita tahu nombor barcode dia, di B1 pun kita akan tahu nombor barcode sampai habis. Kita kena print plate layout tu. Walaupun sampel DNA boleh disalahguna, tetapi akta DNA hanya memberi kuasa untuk menjalankan analisis DNA bagi tujuan human identification lah, ataupun identifikasi individu, dan tidak lebih daripada itu. Maksudnya dia tak boleh guna untuk nak tahu you akan ada mewarisi apa-apa penyakit ke, ataupun lain-lain tujuan untuk risikan. Sebab DNA ni kita boleh guna untuk banyak research dan sebagainya. Jadi akta ni hanya memberi kuasa kepada polis untuk analisis human identification sahaja, dan bukan untuk bagi tujuan lain. Proses analisis bagi forensik dalam perkataan lain, forensik DNA profiling adalah mengguna pakai kaedah yang diiktiraf antarabangsa. PDRM telah mengatur mekanisme lah supaya setiap pengambilan sampel tu diambil dan mematuhi SOP yang ditetapkan, supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan ataupun disalahguna.